Baik Ustaz. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz harap semua murid-murid dan semua ibu bapa dalam keadaan sihat dan peringatan santai. Jangan keluar ke mana-mana, jaga diri baik-baik jika ada urusan yang penting, insya-Allah. Okey, jadi yang pertama sekali Ustaz nak ucapkan selamat menyambut Hari Raya Aidiladha. Okey, tahun ni dah 2 tahun dah kita menyambut Hari Raya Aidiladha secara normal baharu. Kita tak ada langsung nak buat macam korban-korban sebelum ni. Ada pergi ke masjid untuk menyembelih, melapah dan sebagainya sebelum-sebelum seperti mana tahun-tahun sebelum ini. Okey, jadi walaupun kita di dalam norma baharu, kita tak dapat melakukan seperti tradisi-tradisi sebelum ni, tapi kita dapat melakukan ibadah yang lain. Contohnya macam sekarang ni, kamu semua menyertai majlis ilmu. Ini juga dikira ibadah. Okey, kamu tak dapat buat ibadah korban, kamu dapat buat ibadah lain. Kamu dapat tambah ilmu. Malam ni Ustaz akan bercerita tentang apa dia sejarah, macam mana berlakunya ibadah korban ni. Kenapa kita kena sambut setiap tahun, macam mana boleh wujudnya sejarah ibadah korban ni. Ustaz akan sampaikan sekejap lagi. Okey, jadi sebelum itu Ustaz nak tanya dulu, siapa tahu Hari Raya Korban ni apa dia? Takkan tahu setiap tahun Hari Raya Korban, Hari Raya Adha, apa dia tu? Sembelih kambing, sembelih lembu, takkan tahu itu je. Jadi pada malam ni, siapa yang tak tahu, kamu semua akan dengarlah daripada Ustaz. Ustaz akan berkongsi. Ustaz tak nak ajar, Ustaz nak berkongsi apa yang berkaitan dengan ibadah korban ni, insya-Allah. Okey, jadi Ustaz Syarul akan tunjukkan slide. Okey, Ustaz akan bercerita berpandukan dengan slide yang akan ditayangkan. Okey, Ustaz Syarul boleh tayangkan slide-nya. Alright, okey. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, pada hari ini, tajuk kita adalah kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Itu tajuk besar, tapi tajuk kecil dia kita kecilkan lagi, sejarah berlakunya ibadah korban yang pertama. Macam mana berlakunya? Macam mana bermulanya? Ialah bermula daripada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Tapi bukan tu je, akan ada orang-orang lain lah dalam tu. Tambahan yang lainnya ialah isteri kepada Nabi Ibrahim, iaitu Siti Hajar. Okey, boleh pergi pada slide seterusnya. Alright, okey. Apa itu Hari Raya Haji? Ataupun kita panggil Hari Raya Korban lah. Ada macam-macam nama kita dengar. Hari Raya Aidiladha, Hari Raya Haji, Hari Raya Korban. Itulah semua benda yang sama. Okey, kita tengok yang pertama sekali atas itu. Okey, Hari Raya Haji berkaitan dengan ibadah korban. Ada bersangkut paut, ada berkaitan dengan ibadah yang tengok dekat Mekah. Orang pergi haji, pergi umrah. Tapi Hari Haji lebih khusus kepada orang yang buat haji. Buat dua-dua sekali. Yang kedua, haji ni dilakukan oleh umat Islam seluruh dunia. Semua umat Islam dalam dunia ni buat, tak kisah Amerika ke, dekat London ke, di ke, seluruh dunia umat menyambut Hari Raya Aidiladha. Yang ketiga, Hari Raya Korban ada berbeza sikit sunnah yang dilakukan dibandingkan Hari Raya Aidilfitri. Setiap tahun kita ada dua Hari Raya, Hari Raya Aidilfitri dengan Hari Aidilfitri. Apa dia? Kita menyambut kita daripada berpuasa selama sebulan di bulan Ramadan, Aidilfitri. Hari Raya Korban, kita mengingati apa yang telah dilakukan oleh Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail. Okey, tak apa. Kita akan pergi lagi kepada yang seterusnya. Next slide. Okey, yang pertama sekali, kisah pengorbanan Nabi Ibrahim. Teruskan. Okey, Ustaz nanyakan siapa yang ambil nota ke, boleh tulis, ambil pensel, ambil kertas,
penting-penting. Okay. Alright. Okay, kalau malas sangat boleh screen recording. Boleh screen record. Okay, dengar balik apa yang Ustaz sebutkan sebab semua kuis juga acara yang kamu akan jawab buat nanti berkaitan dengan apa yang Ustaz bagi tahu ni nanti. Okay, boleh take note. Ambil pensel, ambil kertas, tulis. Alright, okay, kita sambung. Yang pertama, apa kisah pengorbanan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ni? Yang pertama, Nabi Ibrahim diperintahkan sembelih Nabi Ismail. Nabi Ismail ni adalah anak kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Okay. Kenapa kena sembelih ni? Mesti ada sebab dia. Tak apa, kita akan pergi satu-satu. Okay, seterusnya, taat dan patuh akan perintah Allah SWT. Kenapa Allah nak uji Nabi Ibrahim ni sembelih anak dia? Supaya Allah nak melihat bahawa Nabi Ibrahim alaihissalam ni taat dan patuh tak dengan perintah Allah. Okay. Ini adalah pengorbanan yang amat besar, yang paling besar, kena menunggu masa sangat lama untuk mendapatkan anak. Cuba kalau kamu dapatkan sesuatu tu sangat susah. Contohnya kamu suka sesuatu benda, kamu nak, kamu minta dekat mak ayah kamu nak ni, lama tunggu, setahun baru dapat. Masa hari baru dapat. Kamu sayang tak benda tu? Contohnya kamu minta hadiah kereta kontrol contohnya. Kamu dah dapat. Kemudian ayah kamu kata tak boleh nak ambil. Kamu sayang tak dengan kereta kontrol tu? Sayang kan? Macam tu juga dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim menunggu untuk mendapatkan anak selama tempoh 86 tahun. Lama sangat. Baru dapat Nabi Ismail. Umur 86 baru dapat anak yang pertama. Jadi sebab tu nak dikatakan pengorbanan ni sangat besar, sangat besar kepada Nabi Ibrahim. Okey, kemudian terus kepada doa Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ni berdoa tak putus-putus kepada Allah. Dia tak dapat dia berdoa kepada Allah lah. Okey, yang pertama Nabi Ibrahim masih terus berusaha dan tidak berputus asa berdoa kepada Allah. Okey, kamu semua boleh lihatlah kepada ayat yang Safat. Okey, kat situ ditulis auzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbi habli minas salihin. Okey, maksudnya dekat situ, ya Tuhanku ataupun ya Allah, Engkau anugerahkanlah kepada aku seorang anak yang tergolong daripada orang-orang soleh. Doa ni Nabi Ibrahim doa hari-hari. Berusaha berdoa hari-hari supaya mendapat anak. Sebelum ni Nabi Ibrahim belum dapat lagi anak dia yang pertama, iaitu Nabi Ismail lah, tak dapat lagi. Alright, okey, seterusnya Ustaz. Okey. Kemudian doa Nabi Ibrahim ni didengari oleh Allah dan dimakburkan oleh Allah. Doa hari-hari selama 86 tahun Nabi Ibrahim doa, baru dimakbulkan. Maksudnya apa dekat sini? Setiap doa daripada hamba-hambanya Allah dengar. Cuma kita lambat atau cepat je dapat. Sebab tu kita sebagai umat Islam kena berdoa dan usaha. Bukan doa sahaja. Okey, doa dan usaha. Baru Allah akan kabulkan. Kalau tak dapat sekarang, dapat esok. Tak dapat esok, dapat lusa. Tak dapat lusa, minggu depan. Lambat atau cepat sahaja. Okey. Kemudian diberi ganjaran seorang anak yang sangat penyabar kepadanya. Nabi Ismail lah lahir. Doa Allah makburkan dan Allah berikan anak yang sangat baik, sangat penyabar kepada dia. Satu hadiah daripada Allah tu diberikan sangat baik kalau kita dapat dengan cara yang betul. Kita doa dengan baik, sabar, usaha, insya-Allah Allah akan bagi yang terbaik untuk kita. Okay, seterusnya Ustaz. Okey, kemudian dah berdoa. Okey, Nabi Ibrahim berkahwin dengan Siti Hajar. Okey, dekat sini, kena dengar betul-betul dekat sini. Jangan terkeliru. Okey, isteri yang pertama kepada Nabi Ibrahim adalah Sarah. Dengar, isteri yang pertama adalah Sarah. Okey, jadi Sarah ni isteri pertama kepada Nabi Ibrahim ni meminta kepada Nabi Ibrahim supaya berkahwin dengan Siti Hajar. Kenapa Sarah ni minta berkahwin dengan perempuan lain ni?
Takkan tiba-tiba je kan. Mestilah kita nak mak ayah kita ataupun pasangan kita seperti dengan kita, tapi Sarah ni nak Nabi Ibrahim ni berkahwin dengan Siti Hajar. Kenapa? Sebab Sarah ni tidak dikurniakan anak semasa dalam perkahwinan. Dalam tempoh 86 tahun tu, sebelum dia berkahwin dengan Siti Hajar ni tak ada anak langsung. Okey. Jadi tetapi pengorbanan Sarah ni disebabkan pengorbanan Sarah isteri pertama Nabi Ibrahim ni sebagai isteri yang pertama, dia berkorbanlah kepada Nabi Ibrahim. Dia kata apalah, biarlah Nabi Ibrahim ni kahwin dengan orang lain supaya dapat anak. Tetapi tak lama kemudian selepas dia berkorban untuk memberikan keizinan kepada Nabi Ibrahim berkahwin dengan Siti Hajar, Sarah pula mengandung, dapat anak juga. Okey, Nabi Ishak dilahirkan ketika Nabi Ibrahim berusia 100 tahun. Kiranya Nabi Ismail anak yang pertama kepada Nabi Ibrahim, tapi hasil perkahwinannya daripada Siti Hajar. Nabi Ishak dapat anak daripada Nabi Ibrahim juga, tetapi pada umur 100 tahun. Okey, ingat. Right. Okey, seterusnya Ustaz. Okey, Siti Hajar dan Ismail ditinggalkan di Mekah. Ini adalah satu ujian yang lagi besar diuji kepada Siti Hajar, Nabi Ibrahim dan juga Ismail. Dahlah tunggu 86 tahun baru dapat anak. Kemudian dapat arahan ataupun perintah daripada Allah untuk meninggalkan Siti Hajar ni dengan Ismail ni, dan disuruh Nabi Ibrahim ni pergi ke tempat lain, kena tinggalkan. Okey, tengok dekat situ. Okey, Nabi Ibrahim membawa Ismail dan Siti Hajar ke Mekah. Bawalah satu keluarga. Sarah tak ikut masa ni. Nabi Ibrahim dengan Ismail dengan Siti Hajar sahaja pergi ke Mekah. Okey, kemudian Mekah ni masa dulu Mekah ni tak ada apa-apa langsung. Gunung ganang, pasir padang pasir yang tandus, panas, tak ada air. Mekah tak ada penduduk siapa-siapa pun, kosong. Cuba kalau kamu seorang-seorang pergi satu tempat yang tak ada orang langsung, tak ada air, tak ada bangunan, tak ada pokok, macam mana kamu nak hidup? Nak ke tak duduk situ? Mesti tak nak kan. Tapi Nabi Ibrahim dengan keluarga dia ni tetap juga patuh dan akur dengan arah perintah Allah SWT untuk pergi ke sana, pergi ke Mekah. Satu tempat yang tak ada apa-apa langsung. Okay, kemudian Siti Hajar dan juga Nabi Ismail ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim bagi 2 benda je. Yang pertama botol kecil. Tak adalah botol macam kita tu botol plastik. Dia ada botol khas dia lah, orang dulu-dulu tu. Dia macam kantong bulat. Okay, botol air. Dalam tu ada air sikit. Dan juga beg kecil. Macam beg kecil lah. Kantung orang panggil. Kantung, dalam tu ada beberapa biji kurma. Hanya tu sahaja. Dahlah tunggu 86 tahun baru dapat anak. Kemudian kena tinggalkan. Nampak tak besar tak pengorbanan Nabi Ibrahim? Cuba kalau kamu tunggu dapat benda yang kamu nak, tiba-tiba kena tinggalkan benda tu, kena buang benda yang kamu nak tu, benda yang kamu sayang. Nak tak? Mesti tak nak, sayang kan. Tapi tengok pengorbanan Nabi Ibrahim, dia patuh dengan arahan Allah, dia ikut apa yang Allah perintahkan. Okay, next slide Ustaz. Okay, seterusnya, tengok dekat situ. Sebelum ditinggalkan, Siti Hajar bertanya kepada Nabi Ibrahim. Dia tanya kepada Nabi Ibrahim, apa dia? Adakah Allah yang memerintahkanmu untuk melakukan perkara ini? Maksudnya dekat sini, Allah ke yang perintahkan engkau Nabi Ibrahim untuk buat perkara ni? Tinggalkan kami, bawa kami ke Mekah, lepas tu tinggalkan kami. Allah ke yang suruh? Macam itulah lebih kurang. Kemudian Nabi Ibrahim menjawab, ya. Dan Siti Hajar serta-merta yakin bahawa pasti ada sebab. Okey, Siti Hajar tanya terus. Nabi Ibrahim cakap, ya, ini adalah perintah Allah. Dengan tanpa banyak soal, Siti Hajar akur dan yakin. Maksudnya apa yang Nabi Ibrahim cakap, Siti Hajar isterinya tu terus dia akur. Okey, baiklah, kalau ini adalah perintah daripadamu, aku akan ikut. Okey, seterusnya
Okey, setelah ditinggalkan Nabi Ibrahim pergi ke tempat lain. Ada dalam riwayat mengatakan Nabi Ibrahim pergi ke tempat yang bernama Thawiyah. Tapi tak tahulah itu betul atau tidak kesahihannya, tapi yang penting ia pergi kepada satu tempat. Okey, seterusnya Siti Hajar mencari sumber air. Dekat situ kan Ustaz cakap tak ada air, tak ada orang, tak ada bangunan apa-apa kan. Okey, dekat sini bermula cerita macam mana Siti Hajar ni berkorban untuk anaknya Nabi Ismail untuk mencari air. Yakni dekat Bukit Safa dan Bukit Marwah. Okey. Pada satu hari dah duduk lama-lama dekat Mekah, air yang dalam botol yang Ustaz cakap tadi tu habis. Yelah dah duduk kat situ, air dah lah sikit mestilah habis kan. Kalau kita minum sehari pun dah habis. Ni lagi berbulan-bulan, bertahun-tahun mestilah habis. Okay, kemudian Siti Hajar ni terpaksa meninggalkan Ismail untuk mencari sumber air. Terpaksalah tinggalkan Ismail. Cuba bayangkan Ismail waktu tu kecil, dia tinggalkan Nabi Ismail ni seorang-seorang dekat tempat yang tak ada apa-apa, batu bata, gunung, tinggalkan. Kemudian Siti Hajar ni carilah, dia berlari ke bukit yang paling dekat. Dekat situ yang paling dekat adalah Bukit Safa, Bukit Safa. Bukit Safa. Dia pergi dekat situ, tak ada orang, tak ada air. Tak ada orang langsung, tak ada air. Berlari ke situ. Kemudian dah tak ada dekat Bukit Safa, air tak ada, orang tak ada, dia pergi sekali lagi cari dekat, dia pergi berlari ke Bukit Marwah. Bukit Marwah ni bukit yang terdekat lah dengan Bukit Safa tu. Antara yang terdekat. Jadi dia berulang alik berlari ke Bukit Safa, ke Bukit Marwah, ke Bukit Safa, ke Bukit Marwah 7 kali. Cuba kamu bayangkan daripada seriti kamu tu kamu berlari ke rumah kamu 7 kali. Penat ke tak penat? Besar tak pengorbanan Siti Hajar, isteri Nabi Ibrahim ni? Penat. Nampak tak? Sebab tu dalam ibadah haji kita kena wajib buat, rukun haji kena buat sa'i. Sa'i ni berlari inilah perbuatan Siti Hajar ni, berlari anak daripada Bukit Safa ke Bukit Marwah. Dah lah 7 kali. Cuba awak bayangkan Siti Hajar tu umurnya dah berapa? Nabi Ibrahim 86. Siti Hajar ni lebih kurang lah umurnya macam dengan Nabi Ibrahim, 86 tahun. Cuba kamu bayangkan umur 86 tahun, kena berlari-lari 7 kali. Bukit Safa, Bukit Marwah, Bukit Safa, Bukit Marwah. Macam orang tua yang berlari. Penat tak? Penat kan? Kemudian sampai ke Bukit Marwah ni, yang kali yang ke-7, dia terdengar satu suara. Kali terakhir dia dengar, macam ada suara orang lah dekat Bukit Marwah ni. Jadi Siti Hajar ni dia pergilah dekat tempat yang dengar suara tu. Dia pergi. Okay, next slide. Okay, dia pergi, dia tengok dekat Bukit Marwah tu ada malaikat. Tak adalah kat situ Siti Hajar nampak bentuk malaikat sebenar. Nak dikatakan ada yang diriwayatkan dia menyerupai seorang lelaki. Ada riwayat mengatakan ada yang kata bentuk sebenar tapi tak pasti. Ada hilaf lah dekat, ada perbalahan dekat situ. Okay, tapi yang penting malaikat lah. Dekat situ ada malaikat berdiri dekat situ berdekatan dengan sumber air Zamzam. Masa tu kita tak tahu Siti Hajar tak nampak sumber air Zamzam tu, tak ada. Tapi malaikat dekat situ dia menggalikan tanah dekat situ sehingga keluar air. Malaikat kan ada kuasa kan. Jadi dia gali keluar air. Yang air yang dekat Mekah sekarang ni air Zamzam, itulah air dia. Cepat-cepat Siti Hajar ni menghulurkan tangan kepada malaikat tu dan mengambil air tersebut dan masukkan ke dalam botol. Dia masukkan dalam botol untuk diberikan kepada Nabi Ismail. Okey, kemudian Siti Hajar dia minum air Zamzam tu cepat-cepat, okey, untuk menyusui Ismail. Okey, ibu-ibu ni kalau nak ada susu untuk susukan adik-adik kamu dekat rumah tu, dia kena ada zat dalam badan. Jadi kalau tak ada zat tak adalah susu. Jadi kena minum, Siti Hajar ni minum air baru ada susu dalam badan, kemudian menyusukan Nabi Ismail. Kemudian itulah perkara yang dilakukan. Siti Hajar ni diberikan susu kepada Nabi Ismail sampailah besar. Alright, okey, sampailah dah besar. Okey, kemudian kita pergi kepada sejarah ibadah korban. Itu
bermulanya pengorbanan Nabi Ibrahim, Siti Hajar dan Nabi Ismail. Okay, ini baru masuk kenapa kena buat ibadah korban ni. Okay, sejarah berlakunya korban yang pertama dekat dunia ni. Kita tengok. Okay, yang pertama, Nabi Ibrahim ni dia pernah berkata, dia pernah lah macam bernazar. Bernazar ni macam kita berjanji kepada Allah. Bila kita berjanji ataupun bernazar ni, kita kena tunaikan. Okay, sebelum lahir Nabi Ismail, Nabi Ibrahim pernah bernazar diri dia. Dia kata apa? Semua yang menjadi korbanku itu belumlah menjadi apa-apa bagiku. Maksudnya dia korban sebelum-sebelum ni, apa-apa yang benda dia buat sebelum ni, dia rasa tak ada apa-apa, macam biasa je. Tapi demi Allah, kalau aku mempunyai anak lelaki, tentu aku akan mempersembahkan juga di jalan Allah dan aku akan korbankan dia untuk Allah. Nampak? Nabi Ibrahim pernah cakap macam ni. Kalau dia ada anak lelaki, dia akan korbankan. Maksudnya dia akan membuat korban ni, maksudnya dia akan buat macam korban lain lah. Sebelih ke apa ke, macam tu. Cuba kalau kamu bayangkan ayah kamu bila dapat anak lelaki, dia nak sembelih. Kamu nak tak? Mesti tak nak kan? Tapi tengok dekat sini apa akan jadi. Okay, next slide Ustaz. Ustaz, next slide. Okay, alright. Okay, kita pergi tengok kat sini. Nabi Ibrahim bermimpi penyembelihan Ismail. Nabi Ibrahim ni bermimpi. Sebelum dia sembelih tu, dia bermimpi. Ada berlaku peristiwa penyembelihan Nabi Ismail. Maksudnya Nabi Ibrahim ni masa dia tidur, dia bermimpi dia sembelih anak dia. Dia pelik. Dia pelik lah, kenapa pula mimpi sembelih anak sendiri ni. Okey, ni bahawa Nabi Ibrahim ni dia yakinlah. Pertama dia tak yakin. Ini adalah perintah untuk mengorbankan puteranya Ismail datang dalam mimpi. Dia pelik. Betul ke ni kan? Ini betul ke perintah Allah? Dia macam tak yakin. Okey, pada 8 Zulhijjah, malam Tarwiyah, satu perintah dalam mimpi Nabi Ibrahim berkata, wahai Ibrahim, tunaikanlah nazarmu. Okey, itu Allah berkata kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ni macam tak pasti. Ini adalah perintah Allah ataupun mimpi dalam syaitan. Okey, bila kita dalam Islam, bila dalam mimpi, bila kita mimpi yang buruk-buruk, itu adalah daripada syaitan ataupun jin. Jadi mimpi ni mimpi yang pelik. Mimpi kena bunuh anak sendiri, kena sembelih anak sendiri. Peliklah Nabi Ibrahim. Tapi dalam mimpi tu dia terdengar, dia kata, tunaikanlah nazarmu. Nabi Ibrahim ni terfikir. Aku ada pernah bernazar ke? Pernah, dia teringat. Pernah bernazar, dia kata nak korbankan anak lelaki. Alright. Okay, seterusnya Ustaz. Okay, 8 Zulhijjah tadi dinamakan Tarwiyah, betul. Tarwiyah ni dalam bahasa Arab dia maksudnya fikir. Maksudnya 8 Zulhijjah tu Nabi Ibrahim ni dinamakan Tarwiyah sebab dia nak bagi Nabi Ibrahim ni berfikir adakah dia pernah melakukan apa-apa, nazar ke ataupun melakukan apa-apalah ataupun berjanji ke apa ke. Allah ni suruh Nabi Ibrahim fikir pada 8 Zulhijjah ni. Fikirlah, dia buat apa ke, kenapa dapat mimpi ni. Fikir. 9 Zulhijjah dan 10 Zulhijjah Nabi Ibrahim mempunyai mimpi yang sama. Maksudnya 3 hari berturut-turut mimpi yang sama. Nabi Ibrahim mimpi sembelih anak dia. 3 hari mimpi anak. Mimpi menyembelih anak. Tak kepelik tu. Okey. Pada 9 Zulhijjah digelar Arafah yang bermaksud pasti. 9 Zulhijjah ni 2 hari lepas lah kemarin. 9 Zulhijjah Arafah yang bermaksud pasti. Maksudnya adalah pasti ini adalah perintah daripada Allah, bukan daripada syaitan ataupun jin. Okey, Arafah bermaksud pasti. Kemudian 10 Zulhijjah digelar Nahrun yang bermaksud sembelih. Kerana Nabi Ibrahim yakin bahawa Allah memerintahkan baginda untuk melakukan penyembelihan. Maksudnya Nabi Ibrahim dah betul-betul yakin dah bahawa mimpi ni adalah Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya Nabi Ismail alaihi salam. Alright. Okey, seterusnya Ustaz. Okey, kemudian
Nabi Ibrahim akur dan melakukan pengorbanan yang sangat besar. Okey, Nabi Ibrahim ni patutlah terpaksa akur. Kenalah sebab perintah Allah. Seorang Nabi kena mengikut segala perintah Allah walaupun ia adalah sangat-sangat berat. Okey, sebab tu adalah kita dimasukkan di dalam sejarah ibadah korban. Okay, Nabi Ibrahim memberitahu perintah Allah ni yang sembelih tadi ni, mimpi tadi ni, dia beritahu kepada anak dia Nabi Ismail alaihi salam. Dia beritahulah. Cuba kalau kamu bayangkan ayah kamu beritahu kamu contohnya nama dia adalah Ahmad. Ahmad. Ayah dapat mimpi ni. Ayah dapat mimpi Allah suruh mimpi tu ayah sembelih kamu. Kamu nak tak ayah sembelih kamu? Kamu nak tak kalau macam tu? Mesti tak nak kan, betul? Tapi Nabi Ibrahim ni dia yakin bahawa mimpi tu daripada Allah dan dia kena ikut. Kemudian apa Nabi Ismail jawab? Masa tu Nabi Ismail baru 7 tahun. Baru darjah 1. Yang kamu ni, yang dengar-dengar ni, yang darjah 1 ni, 1 Al-Amin ni, umur dia sebaya. Nabi Ismail ni umur dia sebaya dengan kamu. 7 tahun. Ada juga kata umur 13 tahun. Ada yang kata tingkatan 1. Bersetuju. Dia kata baiklah. Baik ayah. Saya redha, saya disembelih oleh ayah. Dia kata boleh macam tu. Cuba kalau kamu, ayah kamu nak sembelih kamu kata ya, jomlah, marilah sembelih saya. Dia boleh kata macam tu. Kamu mesti tak nak kan, takut kan. Tapi Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim patuh dengan perintah Allah. Okey, kemudian seterusnya kita pergi kepada hasutan iblis. Iblis ni syaitan ni lah. Iblis ni adalah ketua kepada syaitan. Dia hasut Nabi Ibrahim, Siti Hajar dan juga Nabi Ismail. Hasut. Okay, hasut. Okay, tengok yang pertama. Iblis ni dia hasut siapa dulu? Nabi Ibrahim dulu. Okay, dia hasut supaya tak payah melakukan sembelihan. Jangan ikut ni sembelihan ni, sembelih anak ni. Kau ni tak sayang anak kau ke? Kau dah tunggu 86 tahun. Takkan kau nak sembelih anak kau? Dia kata macam tu. Adalah sebiji macam tak cakap. Dia punya ayatnya lebih kurang macam tu. Dia hasut supaya ibadah korban tu tak ikut. Supaya Nabi Ibrahim ni tidak patuh ataupun ingkar dengan arahan Allah. Kalau ingkar berdosa lah kan. Iblis ajak Nabi Ibrahim melakukan keingkaran kepada Allah, kemungkaran kepada Allah. Tapi Nabi Ibrahim tahu ini adalah perintah Allah, Nabi Ibrahim aku kena ikut. Nabi Ibrahim akur, ini perintah Allah, aku kena ikut. Kena ikut juga. Okay, kemudian Iblis ni hasut siapa? Dia hasut Siti Hajar juga. Nabi Ibrahim tak boleh dia hasut Siti Hajar. Okay, dia cuba hasut Siti Hajar tetapi gagal. Sebab Siti Hajar ni jenis yang patuh kepada arahan Allah, perintah Allah dan juga suaminya. Dia tahu ini perintah Allah, tak boleh ingkar. Kena ikut. Jadi ikutlah. Hasutan iblis ni tak terjadi. Okey, kemudian yang ketiga, hasutan yang ketiga, Iblis menghasut Nabi Ismail pula. Tapi tak terjadi kerana Nabi Ismail pun yakin arahan Allah ini adalah kita kena ikut. Nampak daripada ayah, ibu dan anak semua patuh kepada Allah. Okey, dan akan diberikan ganjaran yang sangat besar. Okey, kita tengok sebelum ni. Okey, selepas ni apa dia? Okey, selepas dah dihasut oleh iblis, tak jadi. Tak terhasutlah Nabi Ismail, Nabi Ibrahim dan juga Siti Hajar. Tak lut lah orang cakap, tak berkesan. Okey, Nabi disebabkan ini berlakulah peristiwa melontar batu. Dalam rukun haji disebut melontar jamrah. Tak apa, Ustaz akan terangkan sekali lagi, akhir sekali. Melontar jamrah. Okey. Berlakulah rukun haji ni. Disebabkan inilah sejarahnya berlaku. Okay, Nabi Ibrahim, Ismail dan juga Siti Hajar melontar batu dan mencederakan mata iblis. Ambil batu, baling kepada iblis. Sebab dia cuba nak menghasut keluarganya. Sebab tu berlakunya peristiwa melontar jamrah. Okey, seterusnya Nabi Ibrahim cuba melakukan sembelihan terhadap Nabi Ismail namun gagal setelah beberapa percubaan. Okey, selepas dah iblis lari, dah dibaling lah, dah direjam dengan batu, dah tak ada dah, iblis dah lari.
Kemudian Nabi Ibrahim terus kepada arahan Allah, perintah Allah untuk sembelih Nabi Ismail. Tapi tak jadi, gagal. Dah cuba dah nak sembelih Nabi Ismail. Nabi Ibrahim nak cuba sembelih Nabi Ismail tapi tak boleh-boleh. Tak ada luka sikit pun. Leher Nabi Ismail tak ada luka pun langsung. Dia pelik, Nabi Ibrahim pelik. Kenapa ni aku cuba nak ikut perintah Allah? Adakah ini ujian daripada Allah? Dia kata macam tu. Kemudian Allah SWT turunkan ayat berfirman. Dan kami, iaitu Allah, menyeru, hai Ibrahim, sesungguhnya engkau membenarkan mimpi itu dan sesungguhnya kami membalas orang yang berbuat baik. Ayat ni maksudnya daripada surah Sofat tadi, ayat 101 hingga 106, tak silap Ustaz. Tak ingat 105 atau 106. Ini maksud dia. Maksudnya Allah berkata kepada Nabi Ibrahim, sesungguhnya betul mimpi itu daripada aku dan engkau membenarkan mimpi itu. Maksudnya patuhlah dengan perintah Allah dan Allah akan membalas dengan orang yang berbuat baik itu, maksudnya patuh dengan perintah Allah. Kemudian muncul malaikat Jibril bersama dengan seekor kibas sebagai ganti. Kibas ni macam kambing lah. Dia bukan kambing, macam kambing, kibas. Nama dia kibas. Kibas tu kibas, kambing tu kambing. Turun malaikat Jibril, dia bawa seekor kibas untuk menggantikan Nabi Ismail ni dengan kibas. Gantikanlah sembelihan tu. Firman Allah SWT dalam surah As-Saffat 107 yang bermaksud, dan kami tebus anaknya dengan seekor binatang sembelihan yang besar. Maksudnya dekat sini kibas tu besar. Besar kibas tu. Untuk digantikan dengan penyembelihan Nabi Ismail. Sebab apa Allah menggantikan Nabi Ismail dengan korban tadi, dengan kibas tadi? Sebab pengorbanan Nabi Ibrahim patuh kepada perintah Allah. Pengorbanan yang sangat besar Nabi Ibrahim lalui, dia patuh ikut semua perintah Allah, Allah berikan ganjaran yang sangat-sangat besar. Apa dia? Anak dia selamat. Anak yang dia tunggu 86 tahun tu baru dapat selamat daripada disembelih. Kemudian dapat apa lagi? Ganjaran apa? Ganjaran seekor kibas. Sembelih kibas dan untuk dijadikan makanan lah masa tu. Satu rezeki lah masa tu. Kira satu ganjaran yang baik kepada dia. Alright, seterusnya Ustaz. Alright, dekat sini Ustaz akan terangkan sikit rukun haji. Ustaz akan kaitkan sikit daripada penceritaan tadi dengan rukun haji. Apa dia? Yang pertama, ihram. Ihram ni adalah pakaian orang yang pergi Mekah. Kalau kamu perasan orang yang pergi Mekah ni, orang yang keliling-keliling Kaabah tu, pakaian dia semua warna putih, betul? Putih, lepas tu macam kain tu dililit-lilit kat badan, betul? Itu adalah ihram. Ihram ni kita pakai menandakan kita ni adalah suci daripada segala dosa, penyucian diri kita daripada dosa. Siapa yang melakukan umrah ke, haji ke, siapa yang pergi ke Mekah, dia memakai ihram ni tanda, macam tanda lah kepada seseorang itu suci daripada dosa, kosong dia punya dosa dia. Sebab orang yang pergi haji ni pengorbanan dia besar juga tau. Kena korbankan duit, korbankan masa, korbankan segala untuk semata-mata pergi ke Mekah untuk melakukan ibadah haji. Pengorbanan lah tu. Maka ihram ni adalah tanda dia suci daripada dosa, putih je. Dan yang kedua, wukuf. Wukuf ni adalah maksudnya bermalam. Wukuf ni maksudnya bermalam di Muzdalifah ataupun di Arafah lah. Dia berdekatan dia. Muzdalifah dengan Arafah ni berdekatan tempat dia. Wukuf, bermalam lah maksudnya, bermalam. Masuk bermalam ni dekat situ kita akan merasakan duduk dekat wukuf ni, dekat Muzdalifah ataupun Arafah ni, padang Arafah tu tak ada apa-apa tau. Macam permulaan Mekah tu kan tadi dikatakan Mekah tak ada sungai, ada gunung ganang, batu, tak ada air. Macam tu lah masa di padang Arafah tu. Tak ada apa-apa langsung. Kita
disuruh ataupun diperintahkan oleh Allah untuk melakukan dakwah ni supaya rasa macam mana apa yang Siti Hajar dengan Nabi Ismail ni rasa. Tak ada apa-apa, susah dapat makanan pun susah dapat. Contohnya nak di kita ni rasa macam mana berlakunya peristiwa kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Okey, kemudian tawaf. Okey, tawaf ni yang ketiga lah haji. Pusing tawaf, pusing haji, semua tu. Kenapa kena lakukan tawaf? Kerana pembinaan Kaabah tu daripada pembinaan Nabi Ibrahim dan juga anaknya. Okey, kita melakukan tawaf tu kerana kita nak menyambut seruan daripada Nabi Ibrahim dan juga anaknya. Seruan apa? Seruan melakukan ibadah haji di Mekah. Tujuan Nabi Ibrahim dan juga keluarganya pergi ke Mekah, tujuannya adalah untuk menyeru kepada semua umat Islam untuk melakukan ibadah haji. Untuk pergi kepada Baitullah, rumah Allah. Mekah tu adalah rumah Allah. Allah memerintahkan Nabi Ibrahim buat Kaabah supaya menyeru kepada umat Islam melakukan tawaf ataupun haji lah, senang cerita. Haji di Mekah. Sebab tu kena melakukan tawaf. Alright. Okey, yang keempat sa'i. Sa'i ni macam Ustaz cakap tadi, sa'i adalah perbuatan Siti Hajar yang berlari kepada mana? Berlari ke Bukit Safa, kemudian ke Bukit Marwah. Itulah namanya sa'i. Kenapa kena buat sa'i? Supaya nak kita ingat pengorbanan Siti Hajar ni berlari-lari 7 kali. Safa, Bukit Marwah, Bukit Safa, Bukit Marwah 7 kali. Umur tua, sangat tua. Nenek tua, kamu bayangkan nenek tua yang umurnya 86 tahun boleh berlari sebanyak 7 kali dalam jarak yang jauh. Nak dikatakan jaraknya lebih kurang macam berapa kilometer, Ustaz tak ingat. Tapi jauh lah. 1 kilometer ke berapa, Ustaz tak ingat. Tapi sangat jauh. Sa'i ni kita kena buat kerana mengingati perbuatan Siti Hajar mencari air. Mencari air kepada anaknya, pengorbanan. Sebab tu kita kena dalam haji ni kena buat. Tu berlakunya rukun haji ni, sa'i ni. Sebab mengingati sungguh Siti Hajar mencari air. Okay, dan yang kelima, tahallul. Tahallul ni adalah rukun yang terakhir. Maksudnya adalah bercukur ataupun bergunting lah. Bergunting ataupun bercukur. Rambut ni botak. Kita kena, bila haji kita kena botak. Ataupun kalau paling kurang pun 3 helai. 3 helai. Macam tu lah lebih kurang. Okey, jadi rukun-rukun haji tu berkaitan dengan cerita tadi. Boleh kaitkan. Sebab tu Ustaz suruh tulis tadi. Biar ingat. Okey, seterusnya pengajaran daripada kisah ini tadi tu, okey, kena dengar betul-betul. Okey, pengajaran daripada kisah ni apa dia? Yang pertama, ketaatan seorang hamba Allah. Seorang hamba Allah ni memanglah Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Siti Hajar, tapi nak dikatakan kat sini kita semua ni umat Islam adalah hamba Allah. Dengar kat sini apa dia? Baginda menurut suruhan Allah meskipun terpaksa meninggalkan kedua-dua orang yang amat disayanginya. Baginda tu Nabi Ibrahim lah. Nabi Ibrahim ni diturut ataupun ikut perintah Allah meninggalkan kedua-dua orang yang sayang, iaitu Siti Hajar isterinya dan juga Nabi Ismail. Okey, itu adalah ketaatan. Sebab tu kita hamba kepada Allah, kita kena taat segala perintah Allah. Apa dia perintah Allah? Melakukan segala apa yang disuruh oleh Allah dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Amar ma'ruf nahi munkar. Maksudnya apa yang dilarang jangan buat. Cegah. Apa yang disuruh kena buat. Disuruh kena buat. Okey. Selain itu, baginda juga sanggup untuk menyembelih anaknya yang amat dikasihinya kerana taat kepada perintah Allah. Nampak? Pengorbanan Nabi Ibrahim sangat besar. Kita kena ingat. Jadi bila ingat Hari Raya Aidiladha, ingat pengorbanan Nabi Ismail, kita kena ingat. Jadi pengorbanan kita apa dia? Memanglah pengorbanan Nabi Ismail tu dia taat pada perintah Allah nak sembelih anak dia. Tapi apa pengorbanan kamu sebagai murid-murid?
Sekarang ni, apa dia pengorbanannya? Kamu sebagai murid, pengorbanan kamu, korbankan masa kamu untuk belajar dekat rumah, masa PDPR. Korbankan masa kamu nak main ke, nak main game, nak main apa semua, korbankan sekejap. PDPR sekejap. Fokus. Sekarang korbankan masa kamu, dengar tazkirah daripada ustaz. Okay, PDPR korbankan masa, dengar apa ni, video daripada ustaz-ustazah. Buat kerja rumah. Itu berkorban lah tu. Apa yang kamu buat tu berkorban dengan Allah, kamu akan dapat pahala kepada Allah. Bukannya kamu buat tu, tak dapat, jangan risau. Okey. Yang kedua, kasih sayang seorang ibu terhadap anaknya. Okey. Apa dia contoh dekat sini? Tindakan Siti Hajar yang berlari-lari sebanyak 7 kali pusingan dari Safa ke Marwah demi untuk mencari sumber air bagi memberi minum kepada anaknya Ismail. Nampak tak? Seorang ibu ni sayang kepada anak kamu ni, ibu kamu ni sayang sangat dekat anak kamu, anak dia ni. Kamu semua ni lah. Ibu kamu semua sayang kat kamu. Nampak pengorbanan ibu kamu, masak untuk kamu, kerja kamu pagi-pagi solat subuh. Lagi apa? Pengorbanan dia, masak, bersihkan rumah, tak nak bagi kamu lapar, dia makan, tak nak bagi dia susu masa baby. Apalagi pengorbanan yang paling besar apa? Mengandungkan kamu 9 bulan dalam perut. Mak kamu sakit, mengidam itu ini, pening, nak muntah lah apa semua tu, sakit perut, macam-macam kamu dalam perut. Tapi dia sayang sangat dekat kamu. Tak apa, biar akulah sakit, biar akulah tak sihat. Yang penting anak sihat. Lahir dekat dunia ni supaya jadi khalifah di dunia ini. Buat pahala taat kepada ibu bapa. Right, yang ketiga, ketakwaan kepada Allah akan dikurniakan kebaikan. Maksudnya apa dekat sini? Kita tengok contoh dekat situ. Ketakwaan Siti Hajar dalam meyakini hikmah bagi ujian yang Allah turunkan telah membuatkan air Zam-Zam timbul secara tidak disangka-sangka yang akhirnya kekal sehingga hari ini. Maksudnya kat sini, kalau kita bertakwa ni maksudnya kita takut kepada Allah lah. Macam mana takut? Ikut arahan Allah, apa perintah Allah, jauhi segala larangan Allah. Itulah bertakwa. Allah akan berikan ganjaran yang sangat bernilai kepada kamu. Contohnya tadi Siti Hajar, dia sabar dengan ujian yang dia dapat, kena tinggalkan dekat Mekah, lepas tu kena pergi Safa Marwah cari air. Last apa? Sampai sekarang air Zam-Zam yang Siti Hajar cari tu sampai sekarang ada. Tak habis-habis, tak ada kering pun. Okey. Jadi kamu kena bertakwa kepada Allah. Okay, next slide Ustaz, yang terakhir. Yang terakhir, pengorbanan yang ikhlas akhirnya membawa kebaikan. Apa dia contohnya? Ini contoh. Okay, Ustaz bacakan. Okay, pengorbanan Nabi Ibrahim untuk meninggalkan anak dan isterinya telah membuatkan berlakunya perkara-perkara ajaib. Seperti timbulnya air Zam-Zam, sehingga munculnya kota Mekah sehingga menjadi negeri yang subur. Maksudnya dekat sini, setiap pengorbanan yang kita buat kepada Allah, niat kepada Allah, Allah akan berikan benda yang baik, ganjaran yang baik untuk kamu. Kalau kamu sabar, kan, belajar, buat kerja sekolah, dengan cakap ibu ayah, kena solat duha, kena hafal tahfiz yang ustaz suruh dalam halaqah, kena hafal hadis, kena hafal adab, macam-macam, baca Nurul Quran lah, apa semua tu kan, hafal surah Yasin, hafal surah Al-Zalzalah, Al-Humazah, semua tu Al-Qari'ah. Semua tu pengorbanan. InsyaAllah akan ada ganjaran untuk kamu nanti. Cuma lambat atau cepat je. Cuma kamu kena niatlah dalam hati. Niat kerana Allah. Okay, dan yang terakhir, begitu juga pengorbanan untuk menyembelih Nabi Ismail. Tadi Nabi Ibrahim nak menyembelih Nabi Ismail. Menyebabkan ibadah korban menjadi suatu yang dilakukan oleh umat Islam hingga hari ini. Kita buat ibadah korban ni, sejarahnya apa dia? Yang pertama tadi, untuk sembelih Nabi Ibrahim. Kerana untuk menguji Nabi Ibrahim, menyembelih anaknya. Alright? Okey, jadi Ustaz harap kamu dapat apa jawapannya, apa tak ceritakan hari ini. Okey, ingat,
Okey, apa dia tarikh dia? Tarikh ibadah korban yang pertama di pada 10 Zulhijjah. Ingat tadi tahu tarikh-tarikh di kena ingat, ada banyak masuk dalam kuis tu. Okey, jadi siapa yang terlepas rugi, sangat rugi. Okey. Alright, okey, jadi sampai sini saja penceritakan kisah Nabi Ibrahim. Ustaz harap kamu enjoy dan kamu dapat manfaat daripada penceritaan Ustaz. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.